Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Segala pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan hikmah kurnianya dan izinnya kita dapat bersama-sama dalam forum SKP 3122 pada petang ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel yang lain yang lagi segak lagi bergaya, izinkan saya untuk mengupas dahulu tajuk forum SKP 3122 pada petang ini. Tajuk kita yang berkisar 17 Sustainable Development Goals Indicators, iaitu kesejahteraan baik dan kesehatan baik dan kesejahteraan. So, dunia macam pada menyaksikan kita berhadapan dengan isu kesihatan yang boleh mengancam populasi umat manusia. Dalam hal ini, kesihatan dan kesejahteraan amatlah penting untuk umat manusia di mana ia dapat memberikan satu impak positif yang boleh memajukan serta memberikan keamanan kepada sesebuah negara. Oleh itu, PBB atau nama lainnya, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, menyenaraikan 17 maklumat demi pembangunan dan kemaslahatan kepada manusia dan bumi. Pada hari ini, semakin maju dunia, semakin banyak penyakit yang datang yang menghuru-harakan dunia. Setiap negara pasti ada sahaja kes-kes yang terbaru di mana penyakit itu mengkucar-kacirkan dunia. Hal ini menyebabkan kesejahteraan umat manusia hancur. Dalam hal ini, semua manusia main peranan bagi mengatasi masalah dan bagi mengatasi masalah ini, dan sebab itulah wujudnya maklumat yang dipersetujui oleh PBB. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan kita pada petang ini, mari kita berkenalan dengan keempat-empat ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, Saudara Azhan yang merupakan ahli panel yang pertama. Dan ahli panel yang kedua merupakan Saudari Sofia. Ahli panel ketiga merupakan Saudari Arina. Dan panel Saudari Nabiha yang merupakan ahli panel terakhir. Saya salam perkenalan daripada semua ahli panel. Kembali kita kepada topik forum kita tentang kesihatan baik dan kesejahteraan. Sidang hadirin yang dihormati, apakah isu yang menyebabkan maklumat ini muncul daripada 17 maklumat yang lain? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama, iaitu Saudara Azhan. Mohon saudara memberikan penjelasan tentang isu semasa yang berlaku. Silakan saudara. Okey, terima kasih kepada saudara moderator kita di atas soalan yang telah diajukan kepada saya. Bagi pandangan saya sendiri, konsep kesihatan dan kesejahteraan merupakan komponen penting dalam kesejahteraan, di mana untuk mencapai dan mengekalkan kesihatan dan kesejahteraan, ciri-ciri gaya hidup yang sihat serta bertanggungjawab peribadi perlulah dititik beratkan semua orang, tidak kira golongan tua maupun golongan muda. Kita dapat lihat beberapa ciri gaya hidup yang sihat dan sebagai garis panduan lagi seseorang individu, iaitu makan diet yang seimbang dan berkhasiat, kekal berat badan ideal, sering bersenam, mampu menangani tekanan, mampu menangani emosi yang berlebihan, rehat dan tidur mencukupi, kekalkan keseimbangan yang baik dalam kerjaan dan aktiviti sosial, beribadah berdasarkan kepercayaan masing-masing. And then elakkan daripada merokok, minum alkohol serta penyalahgunaan dadah. Untuk mengesan lebih awal ancaman kesihatan, utamakan keselamatan diri, berusaha meningkatkan diri secara berterusan dan berfikir yang optimis dan positif dalam kehidupan seharian serta amalan yang aktif dalam persekitaran yang sihat. Untuk mencapai dan mengekalkan kesihatan dan kesejahteraan seseorang individu, terdapat 3 sifat tanggungjawab dalam peribadi perlu dititik beratkan, iaitu mengambil tindakan mengekalkan kesihatan yang optimum, mengambil berat terhadap kesihatan dan kebajikan orang lain serta kesedaran terhadap kesihatan dan membuat keputusan mengenai kesihatan. Secara menyeluruh, pengalaman gaya kehidupan yang sihat dan kesejahteraan memberi
6 manfaat yang berkomprehensif seperti peningkatan kecekapan kardiovaskular atau jantung dan salur darah, peningkatan tonus, kekuatan, flexibility dan ketahanan otot. Benda ini juga dapat meningkatkan kawalan diri, kecekapan kendiri dan harga diri. Peningkatan pengurusan tekanan dan pandangan dalam kehidupan, peningkatan hubungan interpersonal serta penurunan kes kematian dan morbidity akibat penyakit dan lain-lain. Saya harap jawapan ini dapat menjawab soalan daripada saudara moderator dan penonton yang hadir. Terima kasih. Terima kasih untuk ahli panel yang pertama, sidang hadirin. Demikian tadilah penjelasan yang tentang isu semasa yang berlaku, di mana pandangan saya merupakan isu yang menarik dan terperinci daripada saudara ahli panel pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, iaitu saudari Sofia, tentang persoalan apakah langkah yang boleh dibuat bagi mengatasi masalah ini. Terima kasih kepada saudara moderator atas soalan yang telah diajukan kepada saya. Para hadirin sekalian, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan sedikit informasi tentang faktor risiko yang boleh diubahsuai dan faktor risiko yang tidak boleh diubahsuai yang boleh mempengaruhi faktor kesihatan individu yang mungkin mampu membuka mata hadirin sekalian berkenaan matlamat pembangunan mampan ini. Jadi, apakah yang dirujuk oleh faktor-faktor ini? Faktor risiko yang boleh diubahsuai merupakan faktor dalam kawalan individu di mana seseorang boleh mengambil tindakan untuk mengurangkan atau mengelakkan risiko kejadian buruk daripada berlaku. Contohnya, memilih untuk menahan diri daripada merokok, manakala faktor risiko yang tidak boleh diubahsuai merujuk kepada faktor yang bukan dalam kawalan seseorang, seperti peningkatan pendedahan kepada penyakit tertentu oleh kerana jantina dan juga peningkatan usia. Kesedaran terhadap faktor risiko yang boleh diubahsuai dan tidak boleh diubahsuai ini dapat membantu seseorang untuk menyesuaikan aktiviti fizikal mereka. Aktiviti ini perlulah sepadan dengan keupayaan peribadi dan batasan mereka apabila membuat pilihan secara sedar untuk memperbaiki keadaan kesihatan mereka. Melalui matlamat yang betul, seseorang individu boleh memberi komitmen yang tinggi untuk mengubahsuai gaya hidup mereka dan mengelakkan tingkah laku negatif yang akan menghalang usaha mereka ke arah kesihatan yang optimum. Para hadirin yang dihormati sekalian, berbalik kepada soalan pengerusi sebentar tadi, langkah yang pertama yang boleh diambil oleh seseorang individu adalah dengan memperbaiki corak keadaan sosial dan alam sekitar. Ini merupakan langkah yang penting yang boleh mempengaruhi kesihatan dan kesejahteraan seseorang. Sifat dan kualiti perhubungan interpersonal boleh mempengaruhi individu untuk berfikir secara positif, menjadi seorang yang penyayang dan menyesuaikan diri dengan baik. Namun jika sebaliknya, ia boleh menyebabkan seseorang terlibat dalam aktiviti yang tidak sihat dan berisiko seperti keganasan, amalan heteroseksual, alkohol serta penyalahgunaan dadah. Patuh kepada mentaliti secara berkelompok dan tekanan daripada rakan sebaya ialah beberapa contoh pengaruh sosial yang mampu membentuk tindakan seseorang. Ia dipercayai bahawa kanak-kanak yang ibu bapanya mengalami ketagihan alkohol mempunyai risiko yang lebih untuk turut ketagih dengan alkohol. Namun jika persekitaran sosial mereka diubah kepada menjadi lebih sihat dan positif, risiko tersebut boleh dineutralkan dengan mudah. Jadi setakat itu sahaja penerangan saya mengenai ini. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung dengan pengetahuan saudari bagi langkah mengatasi isu ini. Saya yakin dengan langkah ini, mereka pasti akan dapat mengubah kitaran hidup mereka dengan lebih baik. Bukan itu saja, untuk mengatasi suatu masalah itu, kita perlulah mengenal pasti faktor yang menyebabkan sesuatu itu berlaku. Oleh itu, soalan saya yang seterusnya kepada ahli panel ketiga, saudari Arina. Adakah langkah yang lain boleh diaplikasikan selain apa yang dikatakan oleh saudari Sofia? Terima kasih kepada moderator. Pertama kali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama menjayakan forum kita pada petang ini. Jadi, berbalik kepada soalan moderator kita tadi,
Saya berpendapat bahawa kerajaan sepatutnya memikirkan inisiatif yang berkesan dalam meningkatkan prestasi sektor kesihatan di negara Malaysia ini. Antaranya, kerajaan boleh menaik taraf kemudahan penjagaan kesihatan. Tumpuan sewajarnya diberikan kepada kemudahan dan aset penjagaan kesihatan. Sebagai contoh, segala kemudahan dan aset tersebut yang semakin usang seperti kuartus, peralatan perubatan dan ambulans akan digantikan secara berfasa. Ianya demi memastikan kesinambungan dan kebolehpercayaan penyampaian perkhidmatan. Tanpa sedar, kemudahan yang digantikan berpeluang untuk meringankan beban pegawai perubatan sekaligus dapat merawat lebih ramai pesakit dalam jangka masa yang singkat. Malah, sebahagian pusat kesihatan boleh dinaik tarafkan untuk membawa manfaat kepada lebih ramai rakyat yang memerlukan. Contohnya, hospital daerah yang terpilih dinaik taraf menjadi hospital pakar, manakala Klinik 1 Malaysia dinaik taraf menjadi klinik primer yang dikendalikan oleh doktor. Sektor swasta juga digalakkan untuk menyediakan lebih banyak kemudahan penjagaan kesihatan bagi memenuhi keperluan golongan isi rumah yang berpendapatan rendah dan sederhana. Pihak NGO juga tidak terkecuali digalakkan untuk membangunkan hospital bukan bermotifkan keuntungan semata-mata tetapi memenuhi keperluan kesihatan masyarakat. Selain daripada itu, langkah seterusnya yang boleh diusahakan oleh kerajaan dalam memantapkan sektor kesihatan ialah memperkukuh promosi kesihatan di sekolah. Program kesihatan yang menyasarkan kanak-kanak dan remaja boleh diperluas bagi membangunkan aspek fizikal, intelektual, emosi dan tingkah laku sosial mereka. Sebagai contoh, program My Body is Fit sepatutnya dilaksanakan di sekolah untuk mengurangkan prevalence berat badan berlebihan dan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Program ini akan meliputi pengukuran tahap kesihatan, aktiviti intervensi, pemantauan dan penilaian terhadap kanak-kanak yang menumpukan kepada pengurusan berat badan dan amalan pemakanan sihat. Program ini akan melibatkan kerjasama antara Kementerian Kesihatan, Kementerian Pelajaran, Persatuan Ibu Bapa dan Guru serta pengusaha kantin sekolah. Di samping itu, program Tunas Doktor Muda yang merupakan aktiviti core kurikulum pada peringkat sekolah rendah sewajarnya diperluas kepada peringkat prasekolah bagi memupuk amalan kesihatan yang baik. Untuk melaksanakan program tersebut, guru akan dilatih dengan kemahiran khusus bagi memimpin kanak-kanak agar mengamalkan amalan kesihatan yang baik dalam aspek kebersihan asas, diet sihat, keselamatan makanan, kesihatan alam sekitar, aktiviti fizikal dan kesihatan mental. Jadi bagi saya, tiada istilah masalah yang tidak mempunyai jalan penyelesaiannya. Ia hanya memerlukan komitmen dan semangat yang tinggi dari pihak yang bertanggungjawab untuk menangani segala cabaran dalam sektor kesihatan di negara Malaysia ini. Itu saja yang dapat saya kongsikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Arina, penjelasan yang cukup padat dan terperinci. Seperti yang kita dengar, masih banyak langkah yang dapat diaplikasikan oleh umat manusia. Jadi soalan terakhir untuk Saudari Nabiha. Untuk merealisasikan sesuatu, kita pasti akan ada harapan untuk menjayakan maklumat ini. Jadi, apakah harapan saudari terhadap perkara ini? Terima kasih saudara moderator. Soalan yang menarik daripada saudara moderator akan saya simpulkan satu persatu. Kita sedia maklum bahawa kesihatan yang baik, sejahtera, sihat dan cergas adalah anugerah paling berharga dalam kehidupan seseorang. Namun, untuk mencapai dan memiliki tahap kesihatan dan kecergasan diri yang baik adalah tidak mudah. Maka, beberapa langkah perlu diambil bagi meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan di negara kita. Seperti yang telah diterangkan oleh saudari Sofia dan saudari Arina tadi, beberapa langkah untuk mengekalkan kesihatan dan kesejahteraan individu telah dikemukakan. Antaranya ialah melibatkan diri dalam selaman fizikal yang kerap dan berkesan, menghindari daripada mengalami tekanan yang berlebihan, menaik taraf kemudahan penjagaan kesihatan oleh kerajaan dan memperkukuh promosi kesihatan di sekolah. Dengan inisiatif-inisiatif tersebut, saya mewakili suara seluruh rakyat Malaysia berharap agar pihak kerajaan dapat mengambil langkah untuk menaik taraf kesihatan dan kesejahteraan negara kita ke arah lebih baik daripada sekarang. Sebilangan besar rakyat berharap agar perkhidmatan kesihatan negara dapat dipertingkatkan lagi bagi menjamin kesejahteraan rakyat.
Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan media oleh Astro Awani yang menunjukkan kadar peratusan pengundian di Facebook didapati bahawa majoriti daripada lebih 11,000 responden iaitu sebanyak 57% bersetuju bahawa perkhidmatan kesihatan negara adalah di taraf tidak memuaskan. Kata salah seorang daripada responden, beliau berharap agar jadual semakan kesihatan terutamanya di kawasan program perumahan rakyat iaitu PPR dapat dijalankan dengan lebih kerap. Ia merupakan salah satu cadangan yang bernas kepada pihak kerajaan bagi meningkatkan taraf kesihatan dan kesejahteraan di Malaysia. Walaupun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa terdapat juga banyak fasiliti kesihatan yang telah diusahakan oleh kerajaan yang telah memanfaatkan rakyat Malaysia. Menurut Rancangan Malaysia ke-11, kerajaan berharap akan terus meningkatkan kesihatan rakyat dengan menyediakan akses sejagat kepada penjagaan kesihatan berkualiti dan memberi tumpuan kepada meningkatkan sokongan yang bersasar iaitu menambah baik sistem penyampaian, memperluas kapasiti perkhidmatan penjagaan kesihatan dan mempergiat kerjasama antara sektor awam dan swasta serta NGO untuk meningkatkan kesedaran kesihatan. Sekian, itu sahaja perkongsian daripada saya. Terima kasih. Yang sahaja untuk forum SKP 3122 pada petang ini. Terima kasih kepada para hadirin yang sudi mendengar, pada ahli-ahli panel kita yang sanggup mengupas isu serta berkongsi ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih.